صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت والله يا محمد أنت
Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. So, apa khabar semua? Alright, hari ini hari yang begitu ceria hari ini. Hari ini memang macam ceria sebab saya tengok tempat jogging tu alhamdulillah dia ramai juga yang sedang melakukan aktiviti jogging betul-betul dekat depan sana. Daripada office bila saya tengok saja kat depan memang nampak orang berjogging, alright, di depan danau kota. Alright, ada satu danau di situ dan di situ di satu tempat jogging taman riadah kat sini. Memang best sangat. Dan daripada situ juga saya boleh nampak Twin Tower Kuala Lumpur yang berdiri megah kat depan tu. Dan itu di bahagian belakang office Abang Abu. Kalau kat depan kita hanya nampak bangunan-bangunan biasa sajalah. Alright, dan bagaimana anda? Apakah hari ini bersedia untuk menempuh hari ini? Perjalanan menempuh hari ini Abang Abu insya-Allah ada beberapa benda yang Abang Abu akan lakukan insya-Allah. Jadi apa kata kita mulakan dengan beristighfar, astaghfirullahalazim, kerana istighfar ni adalah satu benda yang saya sangat yakin dia memberikan jiwa ataupun hati kita ni lebih terurus. Lebih terurus bila kita beristighfar banyak-banyak. Banyakkan istighfar kalau anda mempunyai satu kekusutan hati. Rasa macam tak sedap hati, rasa macam ada je benda yang macam tak kena, maka banyakkan istighfar supaya hati kita ni dapat satu kekuatan yang luar biasa. Istighfar mempunyai satu kekuatan untuk menjadikan hati kita ni lebih stable. Itu sebab kita kena banyak beristighfar dalam memulakan hari kita dengan penuh dengan istighfar insya-Allah. Dan kita juga perlu seperti biasa berselawat banyak-banyak, like mulakan hari kita dengan penuh dengan banyak selawat agar minda kita ni sentiasa diberikan ilham, diberikan satu kekuatan untuk memikirkan sesuatu dan mencari idea ataupun mencari solusi kalau sekiranya kita mempunyai ujian-ujian atau cabaran-cabaran tertentu dalam bisnes dan sebagainya insya-Allah. Alright, dan juga sentiasa berzikir dengan menyebut nama-nama Allah. Dengan asma Allah adalah satu hadiah yang Allah berikan pada kita, kerana dengan asma Allah ni Allah boleh bagi banyak benda. Dengan asma Allah ni kita boleh mengubah banyak kehidupan kita. Dengan asma Allah ni adalah satu hadiah untuk menyelesaikan apa jua yang kita sedang lalui dalam hidup kita, right? So pastikan tiga-tiga ni kita terus kekal buat setiap hari dengan tanpa like kata orang tu rasa rasa whatever lah so itu sedikit insya-Allah. Dan kita nak tengok siapa yang ada kat sini. Hanya satu saja setakat ni, Mior Azizul Fitri Aminur Rashid. Salam Abang Abu, best. Itu yang dia like katakan pada Abang Abu. Dan untuk tu saya seperti biasa nak memulakan dengan memberikan anda satu tepukan. Alright, tepuk sebab dia orang dah datang awal. Kita bagi tepukan kepada mereka yang datang awal insya-Allah. Tepuk lagi sekali. Asal macam tak kuat tepuk, dia lemah sangat ke? Macam mana lemah tak lemah ke? Itu nak bagi DJ Hon ni. Saya rasa macam ada sedikit macam tak macam biasa dia orang ni kan. Dia orang macam kenapa diorang macam lambat sikit. Tak apa, kita bagi tepukan dia. Mungkin diorang ni baru bangun kot. Semua baru bangun pagi lah diorang ni. Alright, kita ada Syamil Firul, dia cakap Assalamualaikum, salam AA, Waalaikumsalam. Dan kita ada Idayawati Daud, salam AA, Waalaikumsalam. Idawati Daud, Aspasiri. Alright. Okay. Hari ni Abang Abu berada di pulau mana aku pun tak tahu pulau ni. Alih-alih dia muncul kat belakang saya.
apa-apa pun topik saya pada tesi. Alright, kita nak tesi juga. Okey, ada batuk sikit. Alright, nak bagi tepukan lah. Okey, kita tepuk. Alright, kita masih belum buat apa-apa lagi. Apa kata saya nak just like tanya anda, okey, something apa lagi yang nak bagi pada awak lah. Ni sambil-sambil tu mula share kepada member-member. Sambil tu share kat member-member nak share tak nak share apa-apa. Share apa? Share lah, share ni. Ni dia. Share pada member-member sambil-sambil tu datang tengok Abang Abu. Okey, hari ni hari yang ke berapa dalam kalender kita. Januari nak dekat habis, babe. Kita hari ni 28 Januari, hari Khamis. Hari Khamis 28 Januari. Maksudnya kita nak dekat habis bulan pertama dalam tahun 2021. Begitu pantas. Masa berlalu. Masa akan terus berlalu dengan pantas. Alright, kita tak ada kontrol nak stop masa tu. Apa-apa pun masa tu sentiasa akan berlaku dengan pantas sekali. Alright, kita ada juga Farid Zain kat sini. Farid, apa khabar Farid? Assalamualaikum. Saya doakan Abang Abu selalu sihat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan Abang Abu, alright, saya makin maju lepas datang ke Abang Abu di Melaka. Walaupun PKP order masuk macam tak PKP. Syukur Alhamdulillah. Ini semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan benda tu supaya kita yakin sama ada bukan sebab datang kelas Abang Abu. Datang kelas Abang Abu tu adalah usaha yang awak lakukan untuk menambahkan ilmu awak, untuk mencari satu idea. Itu adalah usaha awak. Tapi yang memberi itu bukan sebab datang kelas saya. Yang memberi itu Allah yang bagi. Kan Allah yang bagi. Dan lepas ni kalau tak bagi, Allah juga. So Allah yang sebenarnya yang melakukan semua benda. Kita terus berusaha. Mungkin awak kalau tak ada usaha, sebab Allah bagi rezeki juga mengikut usaha kita tahu. So bila awak datang tu adalah satu usaha untuk awak nak menambahkan rezeki ataupun menambahkan pendapatan, maka Allah bagi di asbab usaha tadi. Alright, of course dengan ilmu yang awak dapat, mungkin awak aplikasikan ilmu-ilmu tadi. Alright, awak dapat juga benda tu insya-Allah. Alright. Okey, jadi ambil masa sedikit untuk share live ni dengan kenalan awak, dengan di Facebook awak Alright, boleh? Jadi kita bagi tepukan kepada mereka-mereka yang melakukan benda tu. Jadi hari ni topik saya yang interesting adalah dalam ilmu wang dunia akhirat ni, secret weapon, secret weapon tau, dia panggil weapon, secret weapon untuk financial fitness. Dan secret weapon dia adalah ABK. Apa tu ABK? Nanti saya akan cerita benda tu. Apa tu ABK dalam sesi pada hari ni. Jadi kita share pada member-member kita. Nak yang dalam grup Abang Abu tu, suruh dia orang bangun. Ada yang masih tidur lagi, mentang-mentang PKP dia banyak tidur. Alright, bangun. Dia kena macam hari biasa juga. Dia macam bukan hari PKP. Alright. So bukan hari PKP. Apa yang akan kita buat untuk bukan hari PKP tu, right? Okey, agak dia tepuk pula. Aku tak suruh dia tepuk. Bila aku suruh dia tak nak tepuk. Inilah kadang-kadang. Wati Ahmad dia cakap Waalaikumsalam AA yang handsome macam Syahrukan. Oh patutlah bila dia dengar je benda handsome tu dia automatik tepuk. Aku tak payah suruh dia. Dia dah tahu dah. Ada perkataan-perkataan handsome. Ni dia kan tepuk sendiri. Wah, pandai tukar background. Alamak. Pandai, apa nak pandai-pandai. Benda ni bukanlah benda yang kita kena buat ke apa. Just tekan-tekan kat situ dia tukar sendiri. Bukan awak perlukan satu ilmu rocket science tau nak pergi bulan ke apa. Tak ada. Pergi tekan-tekan lah. Dia keluar sendiri. Jadilah background hari ini kita berada di di satu tempat kat mana ni. Mana tak tahu. Besok lusa aku nak masuk dalam aquarium pula. Nanti ada aquarium kat belakang, korang tengok ikan pula. Ada macam tu. So kita boleh buat benda-benda macam-macam benda dengan teknologi hari ni. Alright. Okay. Sebelum Abang Abu nak cerita pasal benda pada hari ni, so saya nak tanyalah ada ke soalan-soalan yang awak mungkin nak
tanya ataupun saya tanya soalan dan saya nak awak jawab. Boleh? Tanya soalan, saya nak jawab. Soalan dia senang je. Komen satu buku yang awak sedang baca. Okay. Saya nak just like sedang, saya nak sedang. Saya nak tahu apa buku yang awak sedang baca ni. Right? Saya nak tengok apa buku yang awak sedang baca. Boleh? Kita nak tengok Kan kita nak tengok apa buku lah yang korang baca kan. So kita nak tengok buku apa yang awak baca. Alright. Okay. Buku apa yang awak baca Buku apa. Alright. Saja je main-main dengan benda-benda ni Alright. Saya nak awak tulis komen. Okay. Soalan. Apa satu buku yang awak sedang baca? Itu kita nak tanya. Cuba komen kat bawah apa satu buku yang awak sedang baca Mungkin awak sedang baca buku apa. Nak tengok je, nak tengok apa buku-buku yang orang suka baca. Buku pasal apa? Buku kewangan ke, buku bisnes ke, buku apa. Okay, alright, apa dia? ABK, kejap lagi kita belajar. Perintis wawasan. Belajar lagi tak sempat nak baca. Tak sempat nak baca. Itu alasan yang sangat-sangat tak boleh saya terima. Alright, tak sempat nak baca. Habis kau sempat buat apa? Kan? Apa yang kau sempat buat? Baca tu satu benda yang kita first kali Nabi kita disuruh untuk baca tu. Jadi jangan jadikan alasan tak baca. Bacalah apa-apa. Kan? Baca benda-benda yang boleh bawa kita sedikit pengetahuan, ilmu. Baca. Mula dengan baca Quran, mula baca buku, mula baca berita-berita yang boleh memberikan kita kebaikan. Baca. BMW, Bijak Merancang Wang. Okay, so Muhammad Farid dia sedang baca buku Bijak Merancang Wang. Alright, siapa lagi? Apa lagi yang buku-buku yang awak sedang baca, kita nak tahu saja. Apa lagi bentuk ataupun jenis buku yang awak sedang baca? Come on. Apa buku yang komen je, komen kat bawah. Komen kat bawah. Okey, lepas tu kalau macam kat sini Muhammad Faid kan dia cakap BMW Bijak Merancang Wang. Alright. Okey, siapa lagi yang nak share dengan kita orang ni apa buku yang diorang baca? Ada tak buku lain yang diorang baca? Apa buku lain? Alamak, dah kena tazkirah. Dia bukan kena tazkirah, babe. Dia macam bukan tazkirah lah benda tu, nak bagi tahu je kan. Kau lain benda boleh buat, semua boleh, baca tak boleh kan. Tu menunjukkan kau ni tak adil. Okey, Fatin dia baca tip lulus loan rumah. Sedang baca buku tip lulus loan rumah. Alright, okey, itu dia. Okey, Yusri pula sedang baca Mutiara Jasa Ayah. Dalam buku tu banyak share tips jadi ayah hebat and how to guide anak-anak. Alhamdulillah, good book to read, bagus. Apa lagi? Saya just nak share apa lagi buku yang awak sedang baca. Alright, Yusri sedang baca buku tu. Alright, okey, Syamil Firuz dia sedang baca Sell Like Crazy. Alright, buku Sell Like Crazy Okey, buku Sell Like Crazy. Okey, interesting bila kita tengok ramai yang baca macam-macam buku. Bagus. Apa lagi buku? Ustaz baca buku apa Ustaz? Okey Hamdani. Ustaz Okey Hamdani baca buku apa? Cuba cerita. Saya nak just like explore apa cerita yang sedang anda semua baca ataupun apa buku yang awak sedang baca. Yang tak baca, awak kena baca. Buku sekarang senang nak baca. Pergi dekat Google, you boleh dapatkan buku-buku secara online, e-book percuma kan. Boleh baca. Siapa lagi? Forensik Kewangan. Okey, Faridah Hanim dia baca Forensik Kewangan. Forensik Kewangan okey, tu sedang dibaca. Siapa lagi? Cantik background Babu. Cantik ke? Ini sebab ini aku sedang duduk dekat Hawaii ni.
Hawaii ada ke apa pokok yang macam sebelah tu? Saya share. Alright, okay. So apa lagi buku yang awak sedang baca? I just curious to know more. Alright, apa buku-buku yang awak sedang baca? Sebelum hari ini abang pun nak cerita pasal satu topik yang best, topik the secret weapon untuk financial fitness. Salah satu benda yang tak dipandang berat. Come on guys, wake up. Alright, okay. So thank you very much for that. Dan sekarang saya nak tukar benda tu pula. Alright, sekarang okay, buku dah baca. Ada tak macam biasalah sebelum kita start ada ke soalan, komen, soalan jika ada. Sekarang kita main macam tu je. Supaya dia tertulis kat sebelah. Soalan, ada ke soalan? Komen soalan jika ada. Maksudnya kalau ada soalan, komen saja, kita akan sama-sama kupas soalan-soalan anda sebelum saya cerita mengenai satu benda yang kita namakan dia the secret weapon untuk financial fitness. Nak capai financial fitness ni dia ada banyak benda, dan salah satu benda yang saya sangat faham adalah secret weapon. Secret weapon. Okay, secret weapon of how to become financially fit. Tu yang kita nak share sekejap lagi dengan anda semua. Apa dia cakap ni? Okey, maaf Abang Bu dalam kelas tak dapat lama-lama. Tak apa, tak ada masalah. Yang tengah buat kerja, yang tengah ada kelas ke whatever, it's okay. You carry on guys. Benda ni sebab kita buat dalam Facebook Live. So awak boleh always like come back and tengok balik. Come back and tengok balik. Kalau tengah sibuk, come back and tengok balik. Cuma bila awak tengok balik, awak tak dapat lah tanya soalan macam ni kan. Melainkan saya replay dan saya saya duduk dan saya jawab macam tu Boleh Alright. So semua okey, semua sihat semua sihat. So ada soalan lain? Ada ke soalan lain? Oh ni ada like cerita-cerita sikit. Okey. So kalau tak ada soalan-soalan, saya nak tanya kepada anda, bukan soalan tapi saya nak just like okey, saya nak bukan tanya soalan tapi saya nak terus masuklah kalau tak ada soalan. Betul? Alright, Norma. Assalamualaikum AA dan semua sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ke soalan sebab kita dah masuk 9:30. Sebelum saya nak cerita pasal hari ini punya topik menarik punya topik insya-Allah. Alright, satu topik yang saya rasa mungkin tak ada tak ramai orang sedar ataupun perasan bahawa untuk kita mencapai financial independent ataupun financial success, dia ada jalan mudah untuk kita untuk mencapai benda-benda tu. Okey, ini soalan, saya rasa ada soalan daripada Muhammad Faik ni. Muhammad Faik, ada tak tip nak bagi habit menyimpan? Awak pergi beli buku simpan challenge. Alright, buku simpan challenge awak beli dan awak boleh dapat tip-tip yang luar biasa dalam menyimpan. Alright, apa buku tu? Buku simpan challenge Abang Abu. Pergi dekat page saya, awak cari kat situ. Ada link dia yang menjual, ataupun dekat sini saya rasa ada adik-adik Abang Abu juga yang pegang buku tu yang boleh jual kat awak kalau nak. Alright, so boleh PM nanti, bagi yang mungkin ada buku boleh PM Muhammad Faik. So itu saya punya cadangan, beli buku tu dan pakai, dan awak sendiri akan mula nampak apa dia punya bestnya buku ni insyaAllah. Alright, okay, kita juga ada siapa ni? Norma cakap salam pagi best. Syazwan Fashla ni Pak Tam, ni bos Pak Tam ni. Anak bos. Assalamualaikum ya yang kacak dan best. Bila cakap kacak ni, kita akan bagi dia tepukan. Kita bagi dia tepukan supaya anda rasa macam wow, dihargai babe. Kan macam mana? Ataupun bagi sebab apa kita hargai orang yang cakap aku handsome atau kacak dan sebagainya. Alright. Jom saya nak cerita pasal benda ni.
iaitu ABK. Alright? Apa benda Allah tu? Benda Allah tu sebenarnya bukan apa. ABK itulah account bina kekayaan. Tu je. Account bina kekayaan. Tu nama dia ABK. Alright? Sebab ramai tak tahu macam mana kita nak menggunakan ABK ni untuk kita mencapai sesuatu yang baik ataupun fit. Financially kita fit. Alright? Dan apa benda tu adalah satu benda yang boleh menjadikan kita membina, alright, membina kekayaan kita. Alright, dia sebenarnya adalah satu akaun simpanan saja. AKBK ni adalah satu akaun bina, alright, kekayaan dalam bentuk simpanan, alright. Okay, so dia adalah satu benda yang untuk menjana ataupun dia create ataupun dia grow, alright, kita punya extra duit, right, extra dan juga duit-duit yang hilang ni ke satu tempat. Duit-duit yang hilang selama ni tanpa kita tahu, kita akan mula nampak dan letakkan dalam satu tempat. Itu nama dia ABK, right, account bina kekayaan. Dan okay, so dari mana duit ekstra ni datang? Kadang-kadang kita dapat duit ekstra ni bukan daripada pendapatan kita saja tau, tetapi daripada strategi-strategi untuk kita mengoptimiskan kita punya cash flow. Macam mana kita boleh optimize kita punya cash flow adalah mungkin dengan mengurangkan ataupun bayaran bulanan. Alright? Clear ke clear? Bayaran bulanan yang sebelum ni mungkin kita sedang bayar secara lebihan. Kita tak perasan. Ataupun ataupun untuk kita stop pembayaran ke benda-benda yang selama ni kita bayar tanpa tahu apa yang kita bayar. Dan of course daripada penambahan pendapatan, alright, mungkin daripada refinance. Kalau dulu kita bayar 1,000, sebulan selepas refinance kita bayar 500, alright, dan banyak benda yang sebenarnya kita boleh buat untuk menambahkan pendapatan kita ataupun mengurangkan pembayaran bulanan kita. Alright, ini adalah macam mana kita boleh dapat duit lebihan tadi. Alright, kenapa ABK ni dia berguna? Dia adalah satu tool yang sangat berguna. Alright, sebab bila kita nak membina satu kekayaan menjadi lebih fit, dia sebenarnya untuk kita buat duit kan, untuk kita buat duit adalah sama ada kita akan menambahkan pendapatan kita ataupun menambahkan pendapat kita dengan mengurangkan bayaran tu, mengurangkan bayaran ni. Bila kita kurangkan bayaran, kita boleh tambahkan pendapatan. Alright? Okay. Dan account ABK ni adalah satu plan, alright, satu plan untuk memaksimumkan kegunaan kewangan kita. Right? Kadang-kadang kan bila kita ada duit lebih, kita dah kurang belanja, kita dah apa, kita ada duit lebih. Duit lebih ni kita simpan dalam akaun, betul? Biasanya kita simpan dalam akaun. Dan bila end of the month kita tengok akaun ni ada duit, kita rasa macam wow, bestnya kan. Tetapi problemnya kalau kita tidak merancang apa yang kita nak buat dengan ekstra duit ni. Kalau kita tak merancang apa yang kita nak buat dengan ekstra duit, dia akan habis. Cukup bulan kita akan pergi belanja makan lah, kita akan macam-macam, kita akan mungkin belanja berlebihan pada hari tu, kita akan beli kereta kan. Tengok ada duit dalam 30-40 ribu lebih ekstra ni. Okey lah beli kereta. Kita akan mula menghabiskan duit ni. Dan akhirnya sedikit-sedikit yang kita simpan untuk memberikan kita satu ketenangan, akhirnya dia memberikan kita satu stres dalam kehidupan kita. Sebab tu, alright, bila kita tidak mempunyai akaun bina kekayaan, di mana kita nak menggunakan duit-duit lebihan ni untuk masuk ke dalam akaun bina kekayaan ni, kalau kita tak tahu maka kita tak akan dapat dan akhirnya duit tu habis saja. Alright? Sebab tu saya nak introduce benda ni supaya awak sekarang, okey, mempunyai satu kaedah untuk menggunakan duit lebihan ni untuk menjana pendapatan. Alright? So, inilah satu caranya. Satu cara adalah kita simpan benda tu. Alright? Benda tu untuk buat benda-benda ni. Jadi, maksudnya duit lebihan-lebihan ni kita akan letakkan dalam satu akaun. Bukan letak dalam akaun biasa kita sebab kita akan gunakan benda tu. Alright? So, itu benda yang pertama. Kedua, kalau kita tengok,
apa yang sebenarnya juga uh, dia boleh menjadi satu tool yang bagus adalah anda akan mula letakkan lebih-lebihan ni untuk mencari satu benda yang lebih, pulangan yang lebih. Kalau kita ni hanya mungkin ada orang, minta maaf lah, ada orang dia ajar kita untuk yes, kita ada PPP, Private Pension Plan, tetapi masalahnya pulangan tu macam mana? Kalau semua duit yang lebihan kita ada kita letak kat situ, maka dia akan menjadi satu problem juga sebab dia average saja. Sebab tu dalam program Abang Bu ada ajar 3 enjin kewangan. Alright, macam mana kita nak create enjin kewangan ni? Alright, okay. So di samping kita kena faham kat mana yang memberi pulangan yang banyak ataupun tinggi. Ramai orang yang datang kat Abang Abu, dia ni ada duit lebih sikit. Tapi dia cakap, mana saya nak melabur Bang Abu untuk saya dapat duit yang lebih sikit. Jadi diorang pilih untuk melabur dekat ASB, ada yang melabur dekat tabung haji, like fine. Tapi pada saya tabung haji tu adalah tempat awak simpan untuk nak pergi haji lah. Itu konsep dia yang sebenar kan. Tapi ada yang juga mula meletakkan pelaburan dekat sini. Tetapi apa yang menyedihkan bila Abang Bu tengok balik diorang punya cash flow tu, dia ada bayar hutang-hutang kad kredit yang lebih daripada 17%. Maksudnya, duit ni dia ada, tapi dia nak simpan kat sini seolah-olah dia dapat pulangan. Tetapi dia tak tahu yang sebenarnya dia sedang rugi dengan pembayaran 17% untuk hutang yang dia ada. So, bila kita tengok benda tu, yang letak dekat SB dia bagi awak beberapa persen, tapi setiap bulan awak bayar hutang awak, interest dia saja ataupun faedah yang dibayar adalah 17%. So kat sini adalah satu benda yang kita boleh utilize kita punya account bina kekayaan tadi. Kita boleh ambil duit tu untuk kita menyelesaikan hutang kita kerana apa? Kerana kita dapat selamatkan 17% yang sentiasa keluar setiap bulan kat sini untuk bayar kredit kad tadi. Jadi ini adalah satu kaedah untuk kita menggunakan akaun bina kekayaan ni untuk perkara-perkara macam ni. Dua je tool yang Abang Abu nak ajar. Dua kaedah untuk menggunakan tools akaun bina kekayaan, ABK, right? So itu satu cara. Contohnya lah, kalau benda yang saya cakap tadi, contohnya awak dapat duit ekstra. Alright, duit ekstra berapa? Some extra. Alright, jadi apa awak buat? Awak pun ambil ekstra ni, awak bayar awak letak dalam tabung lah. Konon-konon awak dapat simpanan untuk pulangan. Tetapi, awak ni, kalau ambil benda tu, alright, dan awak bayar mungkin RM700 untuk 17% punya kad kredit. Kat situ awak akan dapat satu pulangan yang lebih daripada awak simpan dekat ASB. Ini untuk yang ada hutang. Kenapa saya bawa topik ni? Sebabnya saya nampak ramai orang dia tak faham sebenarnya setiap bulan dia boleh create this extra duit. Extra duit ni dia boleh create, tapi sebab dia tak faham extra dia tak nampak sebab dia dalam bentuk bayaran, dalam bentuk perbelanjaan, dalam bentuk itu dan bentuk ni dia tak nampak benda tu sebenarnya extra. Jadi saya nak awak mula realize benda ni. Right, realize benda ni sebab ramai orang sebab dia tak ada akaun bina kekayaan ni, mereka dia tak ingat pasal tu. Jadi dia belanja, dia tak tahu macam mana nak create extra income. Sebab tu Abang Bu nak awak mulakan satu akaun, nama dia akaun bina kekayaan, dan setiap bulan, setiap perbelanjaan, setiap masa cuba ada je lebihan awak rasa ini lebih aku bayar ni, masuk kat sini. Lebih kat sini, masuk kat sini. Awak buat kira-kira sikit, kalau ada lebihan selama ni awak bayar, masuk kat sini. Supaya benda ni akan jadi satu tabung, alright, satu tabung akaun bina kekayaan, tapi memang dia punya niat dia nak melabur dalam benda-benda lain. Faham ke? Tetapi disebabkan kita mempunyai hutang-hutang kad kredit, hutang-hutang personal loan yang tinggi, maka adalah bagus duit yang ada dalam akaun bina kekayaan ni kita gunakan untuk membayar duit-duit yang mengambil duit kita tanpa kita sedar dengan nama interest, faedah and everything, right? So sebab tu saya nak just
ajar ataupun share konsep ni, sebab dalam perjalanan saya menyelesaikan banyak hutang-hutang saya adalah dengan konsep ni. Alright, konsep ni lah yang saya gunakan untuk menyelesaikan banyak hutang. Dan hutang ni bukan kita menyelesaikan macam tu sekali tau, tapi dia ada planning dia cantik. Alright, planning yang cantik bila kita gunakan benda-benda macam ni untuk mempercepatkan proses pembayaran hutang kita dan akhirnya kita jadi debt free. Alright, itu yang sebenarnya Abang Abu nak just like kongsikan dengan benda yang Abang Abu nak share ni. Alright, okay. So nampak tak ada satu kekuatan dalam awak meletakkan duit-duit lebihan sana sini tu dalam satu account dan akhirnya awak boleh mula utilisekan benda ni dalam segmen yang terbaik. Alright? Sebab tu bila awak ada benda ni juga kan, awak akan selamat daripada menggunakan duit ni untuk perkara-perkara yang tak penting. Alright? Sebab itulah akaun ni sangat penting. Alright, now selepas yang awak tahu di mana kekuatan akaun ni, bukan masa kita bayar tu semua kan, hutang tu semua settle satu, tapi selepas kita bayar duit tu, selepas kita dah settle bayar, sekaranglah bila awak boleh membina satu benda yang saya namakan dia your bank. Macam mana kita nak create bank kita selepas kita dah melalui proses, dan ianya akan bermula dengan akaun bina kekayaan, alright? Ataupun saya panggil dia account bank kita. Account bank kita. Kita ni sendirilah account bina kekayaan tu adalah account bina kekayaan permulaan tau. Lepas kita dah bayar hutang kita, whatever settle, dan kemudian dia jadi account bank kita. So ia akan jadi satu bentuk bank. Kita nak pinjam duit kat mana? Bank kita. Jadi sampai satu masa selepas kita dah habis semua bayaran-bayaran yang kita bayar duit lebih, maka kita akan masukkan ke dalam bank kita tu. Bank kita tu, alright? So inilah yang Abang Abu nak anda macam get some idea. Cuba fikir dan tidur dengan benda ni. Maksudnya you sleep on it, dia orang panggil kan, sleep on it. Fikir benda ni, macam mana aku nak create, apa yang Abang Abu cuba terangkan pada aku ni, faham tak aku? Alright? So itu yang saya nak awak buat. Benda ni dia memang interesting sebab dia sangat strategik. Dia sangat strategik dan dia mengambil sedikit masa untuk kita membina tadi. Alright? Jadi permulaannya saya ulang balik, dia 3 step je, 3 step. Alright? Step pertama saya tulis kat sini supaya awak ada something. Alright, step pertama. Alright, step 1. Kita panggil dia step 1. Step 1. Sediakan AK account. Iaitu account bina kekayaan. Right? Okay. So step 1 yang Abang Abu nak cerita dengan awak adalah, okay, step 1, bina ataupun sediakan ABK ataupun sediakan ABK. Apa sediakan ABK tu? Sediakan ABK maksudnya awak sediakan satu akaun bina kekayaan. Alright, macam mana kita nak sediakan akaun bina kekayaan? Buka akaun saja, right? Buka akaun saja. Dan saya nak cadangkan kalau boleh awak buka akaun online sekarang. Online, jadi lebih senang. Kan kalau kita buka offline ni kadang-kadang awak ada cakap macam mana Abang Abu and all those stuff, right? Yes, ni soalan tu kau nak tanya, aku nak jawab. So, first kali awak boleh gunakan apa-apa akaun. Apa kata kita jadi lain sikit? So, kita jadi lain sikit. Kita buka akaun, fintech account untuk benda ni. Fintech account ni macam Wahid Invest. Alright, Wahid Invest, saya nak recommend Wahid Invest. Alright, so awak boleh buka akaun Wahid Invest. Alright, so mula buka satu akaun. Alright, dan Wahid Invest, saya cuba bagi benda tu kat sini. Mungkin ada yang nak buka akaun tu boleh, saya bagi je kejap ni. Kejap lagi saya bagi link dia. Alright, saya cuba cari mana tadi. Solve 1.
Kejap. Soft 3 dah ada soft. Mana ni? Soft. Okey. Okey. Wahid Invest. Bagus. Siapa yang belum ada Wahid Invest, awak jadikan dia sebagai satu permulaan awak. Alright, permulaan. Saya just nak bagi benda tu. Jadikan sebagai permulaan awak. Okey, manalah benda ni. Okey, kejap. Saya nak ambil Wahid Invest ni. Ni dia. Aku dah dapat dah. Yes, benda ni. Okey, aku letak dekat komen ni Siapa yang belum buka tu pergi dekat situ. Saya belum ada Wahid Invest. Saya dah letak kat bawah tu. Okay, so that is the first step. First step ni, buka satu account online. Awak boleh buka apa-apa account. Saya tak kisah boleh buka apa-apa account. Tapi saya nak, mungkin kita untuk permulaan bank ataupun account bina kekayaan, kita jadikan satu yang lepas ni ada future dia. Alright, contohnya ada e-wallet, kita boleh transfer pakai e-wallet, semua benda-benda ni lah. Alright, mungkin awak boleh sediakan e-wallet ataupun crypto, whatever saja, doesn't matter. Tapi ini adalah akaun bina kekayaan. Lagi bagus kita mula dengan cash dulu. Sebab apa? Kita nak gunakan pada sesuatu benda. Alright, jadi yang tu first. Boleh Okey, bagus. Assalamualaikum apa khabar? Hari cuti baru, kesempatan nak join tengok live Alright. Ini Alhamdulillah dapat tengok. Sebab banyak saya dah kongsi, awak boleh balik tengok pada pages yang sebelum ni saya buat. Setiap hari saya dah buat live yang memang akan bagi insyaAllah something yang baik untuk awak. Alright, tahniah kepada Muhammad Faik sebab dia baru buka minggu lepas. Okay, good, cantik. Sekarang that's the first one. Alright, buka. Kedua, lepas awak dah buka, apa awak nak buat? Lepas awak dah nak buka, sekarang awak akan buat something else. Step kedua adalah, okay, sekarang semua duit lebihan masuk situ. Okay. Step kedua. Alright, sekarang dah kena ada satu, kata orang tu, disiplin untuk awak. Okay, kalau selama ni awak belanja duit lebih, entah apa buat, kan? Sekarang awak tak boleh lagi. Step kedua, awak nak pastikan, okay, semua duit lebihan. Duit lebihan ni apa? Duit kita belanja, duit yang kita dapat daripada mengurangkan perbelanjaan kita. Kita dah buat banyak benda-benda yang abang-abang ajar sebelum ni. Okay, alright. Ringgit berapa minimum? 100 je. Alright. Norma RM100 saja untuk kita mulakan pelaburan dekat Wahid Invest ni. Tapi kita melabur ni dia lain sebab kita bukan nak melabur untuk whatever yang korang fikir. Abang-abang ada satu benda yang saya namakan dia account bank kita. Tu nanti saya cerita. Itu step yang keempat. Tapi step yang kedua ni, semua duit lebihan sekarang. Ada lebih sana, lebih sini sikit. Awak mungkin bulan ni dapat save kan, masuk sana. Ini bulan ni kita boleh kurangkan bayaran kat sini, masuk kat sana. Kalau setiap bulan awak bayar RM1,000 untuk akaun bank loan awak, contohnya, sekarang buat refinance. So, bila buat refinance, awak hanya perlu bayar RM500. Kalau dulu bayar RM1,000, sekarang bayar RM500 kan. RM500 lebihan tu masuk dalam akaun ni. Alright, akaun ni. Jadi, apa saja duit lebihan yang kita boleh fikirkan, kita boleh create, kita masuk dalam akaun ni. Itu yang kedua. Alright. Yang ketiga, step ketiga. Step ketiga pula, alright. Sekarang, apa yang kita nak buat dengan duit ni? Mula cari hutang yang tinggi, okey, tinggi faedahnya dan settle. Okay. Alright, okay now. So ini yang saya nak awak mula buat. Ya ini selepas kata orang tu selepas
kita dah buat step 2. Alright? So, bila buat step 2 tadi, kita ada duit lebihan. Semua kita masuk dalam akaun ABK kita tadi. Alright? Itu yang kita buat. Okay? Duit iSinar masuk dalam akaun, okay tak? Okay? Pada saya okay? As long jangan ambil benda-benda yang berisiko. Jangan go and do the aggressive investing. Ambil moderate investing, conservative investments. Alright, yang lebih bersifat berjaga-jaga. Dan sekali lagi saya ajar ni bukan untuk melabu. Ingat betul-betul, walaupun kita gunakan platform Wahid, bukan saya cakap awak kena invest semua kat situ. Tak, ini satu platform untuk kita membina satu bank. Sebab ini adalah satu kaedah yang baik untuk kita memulakan satu bank kita. Abang Abu akan ada satu program pada bulan 3 mengajar awak macam mana membina bank. Alright, bersama dengan Wahid Invest. Macam mana nak membina bank anda sendiri dengan menggunakan kaedah Wahid. Alright, so saya akan cerita benda tu insya-Allah. Masukkan 10% pun okey je, tak ada masalah. Alright, boleh masukkan 10%, tapi apa yang saya cakap tadi, semua duit lebihan. Kat mana kita dapat duit lebihan? Itu kreativiti yang saya akan ajar dalam program tu. Macam mana aku nak dapat duit lebihan ni padahal gaji tak cukup. Aku tak ada apa. Adakah buat kerja je? Tak, dia bukan buat kerja je. Banyak benda-benda lain yang Abang Abu akan kongsikan nanti. Alright? Jadi sentiasa ikut apa yang Facebook Abang Abu dan share kepada orang ramai supaya mereka juga dapat manfaat daripada satu konsep yang Abang Abu akan ajar. Akaun bina kekayaan ataupun akaun bank kita. Kita sendiri lah. Alright. Step ketiga, selepas kita ada duit lebihan tu, tak guna kita simpan duit tu dekat situ sebab kalau kita simpan tanpa ada perancangan, maka awak akan menggunakan duit untuk pelbagai benda-benda lain. Awak akan mula berbelanja, awak akan mula beli kereta, awak akan beli awak akan mula ada macam-macam perbelanjaan akan lain-lain datang bila ada duit. Every month ada duit lebih je, ada je benda-benda lain yang kita nak belanja. Sebab tu kita perlu membuat satu perancangan. Dan apa perancangan dia? Perancangan dia yang pertama, kita mula mencari hutang-hutang yang kita bayar yang mempunyai kadar faedah yang tinggi. Ini kita tak sedar tau. Kadang-kadang kita tak sedar, ramai orang yang datang dia nak cari pelaburan itu, tetapi bila saya semak balik kewangan dia, saya terperanjat sebab dia sebenarnya lebih untung kalau dia boleh menyelesaikan benda-benda yang ni. Jadi saya terpaksa memberi mereka macam keterangan yang lengkap supaya dia faham aspek tu. Kalau tak, dia tak faham. Dia rasa dengan simpan kat sini dia untung, tapi sebenarnya dia sedang rugi 15% setiap bulan. Jadi itu yang sebenarnya saya nak diorang faham benda tu. Okay? Jadi step ketiga, mula cari hutang yang tinggi dan mula menyelesaikan. So buat benda ni secara konsisten sehinggalah kita punya hutang tu selesai. Alright? Dan bila hutang tu selesai, apa kita buat? Step keempat. Ini step yang paling best sekali. Alright, step keempat, account bank kita. So kita mula cipta account bank kita. Alright, apa sebenarnya yang saya nak awak faham? Alright, cipta account bank kita ni, dia sebenarnya selepas kita dah habis bayar. Awak dah habis bayar kan hutang-hutang awak tu semua dah ada, betul? Dan bila dah habis bayar, kan, duit ni awak terus simpan dalam bank kita ni sebagai untuk setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Alright? Awak jadikan seolah-olah awak memang kena settle benda ni untuk 3 tahun. Just bayangkan awak mula letakkan 500 setiap bulan untuk 3 tahun. So apa yang awak akan ada? Awak akan ada satu jumlah yang boleh sekarang awak memulakan bank awak sendiri. Jadi sekarang akaun bank kita, iaitu akaun Wahid tadi yang kita punya tadi, akan menjadi bank kita. Jadi kalau kita nak duit, kita boleh pinjam daripada bank kita. Sama apa yang kita buat untuk bank-bank lain. Awak kena seolah-olah awak kena mohon pinjaman tadi dengan kadar-kadar pembayaran balik. Awak kena janji pada diri awak sendiri. Awak tak boleh belanja duit ni. Alright, dia adalah bank. Hanya keperluan-keperluan awak. Awak tak perlu pergi pinjam bank-bank lain. Sekarang pinjam dengan bank awak sendiri. Alright, contohnya awak nak beli laptop, awak tak ada duit.
Kalau biasa awak akan pinjam kredit kad dan awak bayar pakai kredit kad, akhirnya awak bayar entah berapa banyak kau habiskan, betul? Tapi kali ini, awak mula buat perjanjian dengan bank awak sendiri. Awak cakap, saya nak pinjam RM5,000 untuk benda ni dengan kaedah, kadar faedah bayaran balik banyak ni, dan saya mengambil ni sebagai satu loan ataupun satu kredit. Alright? Kalau kredit, awak kena ikut bayaran kredit dan awak mula bayar. Kalau loan, awak kena kira pula bayaran loan awak dan awak mula bayar. Alright? Jadikan dia sebagai bank dan dia awak terus bayar balik dan bila perlu awak gunakan balik dan awak akan mula melihat dalam masa 5 hingga 7 tahun awak mempunyai satu bank sendiri. Awak dah mula cipta satu bank sendiri dan awak boleh menggunakan cara pengurusan tu adalah macam bank. Jadi sekarang orang tanya awak simpan duit kat mana? Bank saya lah. So awak pinjam duit kat mana? Bank saya lah. So macam mana tu? Barulah awak pula cakap okey datanglah Abang Abu tu. Abang Abu lah ajar macam mana nak buat bank sendiri dengan menggunakan platform-platform yang ada. Dia ada banyak, saya bagi sikit saja sebab nak memastikan bank kita ni mantap, kita perlu juga ada benda-benda sampingan yang perlu kita cantumkan dalam bank tu supaya dia memang satu bank, iaitu mempunyai insurans yang betul. Kalau apa-apa terjadi, apa yang kita boleh dapat, boleh tak bank kita ni teruskan dia punya pembayaran dan sebagainya tu, semua ni kita akan belajar dalam program saya. Ada tu dekat komen saya dah letak ni, nampak ni. Nampak tu? Cuba Kak Nurma tengok. Saya dah add kat komen. Nampak? Apps Wahid Invest. Klik je dekat situ. Tak ada saya terus letakkan pin dekat situ. Kak tengok. Sekarang Kak tengok. Ada tak? Kan? So ini adalah satu teknik untuk hari ini. Alright? Financial fitness awak dengan ABK, account bank anda ataupun account bank kita. Alright? Dan memulakan dengan account bina kekayaan supaya kita tak nampak benda tu macam memberikan gambaran yang tak betul. Jadi kita mulakan dengan account bina kekayaan dan akhirnya setelah kita go through certain proses, dia akan mula tukar jadi account bank kita, insyaAllah. Alright? Okay? So saya harap benda ni dapat memberikan anda sedikit kan? Betul, kalau you tak ada perancangan duit lebih setiap bulan ada kat bank, dia akan habis. Sebab kita tak ada perancangan. Bila duit ni tak kita rancang, duit tu akan rancangkan kita. Daripada kita tak belanja, kita akan belanja macam-macam. Alright, so adakah apa-apa yang anda nak tanya? Salam, saya ada recording tak untuk hari ni? Yang ni tak ada recording, yang ni awak tengok balik je. Dia Facebook saya, pergi dekat Facebook saya, tengok balik benda tu. Okay? Alright, so ada apa-apa soalan? Ada orang message aku, dia cakap saya tak ada duit lah bang, boleh bantu saya lah, whatever and everything. Saya ni macam kadang-kadang saya tak layan benda-benda macam ni sebab kita tak tahu betapa kesahihan dia. Jadi saya tak nak, sebab dalam keadaan-keadaan macam ni memang kita susah nak like percaya. Kita masih buat benda-benda yang patut kita buat, tapi dalam kaedah macam ni saya cuba jauhkan dirilah, insya-Allah. Alright, okay, salam, saya baru je join. Okay, terbaik Abang Abu Ansem, ilmu bermanfaat, kita tepuk kat situ. Alright, Abang Abu, program bulan 3 tu dah publish ke? Ya. Saya publish, maksudnya saya tak publish, tapi saya dah bulan 3, program bulan 3 tu yang mana? Yang mana bulan 3 punya program apa tu? Dia bulan 2, program bulan 2. Yang sekolah tu ke, sekolah Financial Freedom tu ke? Alright, benda tu semalam saya dah launch dan orang dah daftar. Kalau nak daftar, awak boleh WhatsApp nombor ni. Nanti kita akan cuba bagi the details. Alright, tengok nombor tu boleh ni. Okay. So bank kita ni kalau dah banyak boleh pula pinjamkan pada orang lain. Boleh?
awak pinjamlah tanpa interest, bantu orang. Kan, bantu orang lain. Tak payah nak charge dia, kita bagi tau. Bagi dan cakap, engkau bayar ikut engkau punya ni. Tapi bulan-bulan tu kau bayar, tapi kau ikutlah apa engkau nak hadiah ke apa ke macam tu. Dia macam tu. Boleh tak lebih tu kita invest beli emas? Alright, beli emas tu satu bahagian. Alright, banyak bahagian ni. Jangan cuba campur adukkan dalam banyak benda. Beli emas tu satu bahagian yang bulan-bulan awak buat. Right, ini adalah membina bank sendiri sebab kita nak pakai balik duit ni. Kita dah, bila bank, apa bank kita simpan, kita pinjam, kita like bayar balik, itu sebenarnya bank kan. Emas tu jangan campurkan dengan benda ni. Emas tu secara konsisten nak buat secara dollar cost average setiap bulan, beli simpan sikit. Yang ni adalah kita bina satu account bank. Kita bina satu bank untuk keperluan kita. Right? Itu dia. Okay, kalau nak daftar ni, you hantar dekat nombor ni. Nanti saya akan pass dekat team Abang Abu untuk dia contact dan dapatkan detail. Boleh Alright, so insyaAllah. So, adakah apa-apa soalan? Okay, Scholar of Financial Freedom. Ni saya tunjuk kat sini, ada tak Scholar of Financial Freedom kat sini? Yes, ni Sekejap. Okay dia. Ni sebenarnya program ataupun Scholar of Financial Freedom ni, insyaAllah dia bermula pada bulan ni lah. Alright, ni ada detail-detail sikit. Alright, apa program ni sebenarnya dan semua saya dah siapkan. Alright, apa yang akan berlaku dalam program ni. Okay, semua benda-benda tu lah. Okay, yang ni so far okay aku nak jauhkan diri aku sikit ni daripada kau orang. Jadi kau boleh nampak banyak benda. Okay. Boleh inilah. So dia ada apa ni? Ada certificate yang like kita bawakan daripada not local. So you got this certificate actually. Kita just go through sikit lah So okay, program ni memang okay, this is what you get. Awak akan dapat banyak benda. Contohnya awak akan dapat bonus-bonus dia di samping 10 bulan tu awak akan dapat 2 hari punya program. Dia program perjumpaan. Maksudnya di samping kita buat online, secara online setiap minggu 1-2 jam, kita juga 3 bulan sekali kita akan jumpa. Awak ada email coaching, awak ada like benda-benda yang saya dah sediakan kat sini. Alright. Dan of course okay, investment yang terbaik definitely benda ni. Dan bagi yang berminat awak boleh actually like okay, ni adalah nombor yang awak boleh tulis ataupun email lah untuk dapatkan detail dan sebagainya, insyaAllah. Alright, so boleh so saya harap benda ni membantu bagi yang mungkin nak join program sama dengan Abang Abu ni, bolehlah contact nombor tu. Alright, so I think that's all for hari ini, insyaAllah. Apa ni, kita bersama dapat bersiaran dengan anda semua. Alright, untuk hari ini. Okay, so ada apa-apa ke lagi yang nak tanya? Jadi 4 benda yang saya dah kongsi dengan anda tadi, iaitu sediakan ABK. Alright, lepas tu duit lebihan, macam mana nak cari duit lebihan dan apa semua, awak join nanti program sama dengan Wahid Invest yang akan saya jalankan pada bulan 2 ni. Saya insyaAllah ada program sama dengan diorang. Step yang kedua adalah cari duit lebih-lebih tu. Step ketiga, bila ada duit lebih kena ada plan. Plan ni adalah bayar balik hutang-hutang yang tinggi right? Dan last sekali adalah cipta account sendiri. Alright, so itu sajalah sebab kita pun dah pukul 10 insyaAllah. Alright, saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat memberikan anda sedikit sebanyak benda insyaAllah. So yes, boleh Muhammad Faik, no worries. Okay, dah bagi link dalam group please. Alright, dalam group okay, insyaAllah. Saya tak pernah dengar tentang Wahid Invest. Adakah investment yang berisiko, Abang Bu? Sebenarnya risiko tu macam saya ulang balik,
risiko tu sebenarnya bukan pada pelaburan. Risiko tu adalah pada diri kita. Risiko ni sebenarnya diri kita. Dia tak ada kena-mengena dengan pelaburan. Pelaburan ni semua ni tak berisiko. Kita ni risiko. Kita ni faham tak benda tu? Kita ni tahu tak benda tu? So dalam konteks tu, Wahid Invest adalah satu pelaburan yang kita boleh setkan risiko level kita. Dan saya tak anggap dia sebagai satu pelaburan, sebaliknya saya anggap dia sebagai satu simpanan. Alright, itu saya punya thoughts. Okay, so itu sajalah yang dapat kita bersama insya-Allah untuk hari ini. Saya nak jumpa anda besok, alright. So kita nak jumpa besok, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi esok hari insya-Allah, alright. So itu sajalah daripada Abang Abu. Best. Alright, kita jumpa lagi esok jam 9 pagi hingga 10 pagi di Facebook Abang Abu ni. Dan malam ni, malam ni kita ada program bersama UUM, alright. UUM, Universiti Utara Malaysia pada 9 hingga 10.30 bercerita pasal kewangan juga. Jadi kalau anda ada kesempatan untuk bersama-sama dengan mereka di Facebook mereka, nanti saya akan update dalam saya punya Facebook insya-Allah. Alright. So itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best daripada Abang Abu. Yang memang macho, memang handsome, memang rugged, memang awesome, memang wow, hotnya. Ada yang cakap, wow, rugged lah dia. Apa-apa pun insya-Allah. Manisnya.